Kita bersama dengan Zul Helmi Zainal Azam. Ni giliran Zul pula Sedia ambil Zul, center stage. Steady. Sedia. serius. Sedia banyak soalan kita nak tanya. Steady, sedia semua okey. Alright. Okey Zul, satu tindakan tepat daripada Selangor FC ambil jurulatih baru. Adakah ia tindakan tepatlah sebab Selangor dikendalikan Nizam Jamil buat masa ini dan sebenarnya sedang mengalami progres yang baik. Okey. Sekarang ni belum ambil belum confirm lagi. Jurulatih itu ditandatangani, tapi perancangan itu ada seperti yang dikongsikan oleh pengurus pasukan. Jadi saya melihat kalau mereka betul-betul ambil pemain ataupun jurulatih yang baru nanti, saya rasa mungkin sesuatu keputusan yang boleh dilihat secara menyeluruh. Sebab apa kita tengok pasukan ini setakat ini menunjukkan prestasi yang agak baik seperti yang Ed katakan, di bawah Nizam Jamil mereka menunjukkan progres betul. Daripada 4 perlawanan bermula agak buruk dengan 2 kekalahan, tetapi mereka kemudian meningkat dari segi prestasi. Seri dengan JDT kemudiannya menewaskan Sabah FC 3-2 di tempat lawan dan mereka akan bertemu dengan Kedah dalam satu lagi perlawanan yang cukup getir. Itu akan menjadi orang kata satu lagi ujian lah buat Nizam Jamil untuk terus membuktikan kemampuan. Tetapi apa yang dilakukan oleh Nizam Jamil ketika ini agak baik kerana beliau datang dalam keadaan pasukan yang dilanda kesukaran. Orang kata dia cuci benda yang tak elok lah dalam pasukan kan. Dia start pada bawah kan untuk membentuk semula pemain, membina keyakinan pemain. Tetapi akhirnya pada 2 peranan pertama dia tidak berjaya. Tetapi itu tidak boleh jadikan ukuran. Peranan ketika ini, current performance yang boleh dikatakan sebagai benchmark kepada pengurusan ataupun ahli lembaga pengarah Selangor FC melihat kemampuan Nizam Jamil untuk diangkat sebagai ketua jurulatih musim depan. Tetapi dalam masa sama ada juga jurulatih lain yang dilihat untuk menggantikan Michael Fassbender ataupun mengisi kursi panas ni. Saya mendapat tahu salah satu calonnya ialah daripada luar negara. Luar negara yang tidak didedahkan identiti, tetapi saya satu signing ataupun satu benda yang mereka kongsikan kepada saya adalah jurulatih itu pernah mendapat pencapaian, mendapat keputusan dalam Liga Malaysia. Saya mengandaikan jurulatih seperti Mehmet Durokovic yang mungkin kembali ke Selangor. Lama tak jumpa Mehmet. Mehmet Durokovic sebab dia pernah mengendalikan pasukan Selangor musim ini, membawa pasukan Giants sebagai juara Piala Malaysia pada 2015. Selain daripada itu, kita mungkin boleh kaitkan dengan Aidil Syarin Sahab. Sebab apa kita katakan Aidil Syarin Sahab, jurulatih Kedah ini, beliau pernah mendapat tawaran daripada Selangor FC sebelum ini. Disebabkan itu nama-nama ini belum ada orang kata jadi sebutan. Tetapi ini saya andaikan jurulatih-jurulatih mempunyai pencapaian dalam Liga Malaysia. Tak dilupakan juga kepada Boyan Hodak. Tidak mustahil jurulatih-jurulatih ini berada dalam radar Selangor FC. Mustahil. Adnan, tidak mustahil untuk berada dalam radar, tapi mustahil Boyan akan tinggalkan KL. No? Saya rasa... Sabar, Saya setuju. Mustahil. Saya nak cakap tapi macam terbatuk tiba-tiba kan. Tak apa. Silakan batuk dan bercakap. Tapi saya rasa tak mustahil. Betul. Okey, awak kata mustahil sebab mungkin disayangkan KL. Tetapi wang segala-galanya. Kalau Selangor FC menawarkan satu jumlah ataupun satu tawaran yang agak baik, lumayan, saya tidak menolak kemungkinan dengan CEO pun boleh pergi. Kan? Betul juga. Macam demi ni. Tapi itulah orang kata cerita pasal bola sepak. Apa-apa boleh jadi. Apabila kita katakan calon jurulatih luar yang mempunyai keputusan, itulah saya kaitkanlah. Itulah nama-nama yang saya boleh katakan berada dalam ataupun mungkin dalam dipertimbangkan oleh Selangor FC. Bila Zul cakap ialah kalau tawaran besar dari segi kewangan, saya rasa ialah dia mungkin contoh macam Boyan ataupun jurulatih pengalaman, kalau mereka nak pergi mungkin bersama dengan plan yang projek besar, projek besar, plan yang lebih tersusun, jangka masa panjang. Saya rasa itu mungkin juga boleh diambil kira oleh jurulatih ini. Betul. Zul agak-agak siapa Zul? Agak-agak saya tidak pasti sebab saya tak ada nama, tapi saya memilih Nizam Jamil untuk kekal memimpin pasukan. Kalau saya punya. Kalau saya rasa keputusan yang mudah boleh dibuat oleh pengurusan Selangor FC. Dan tapi bagi saya lah masih ada ruang ataupun perlu dilihat diberi masa. Maksudnya kalau nak buat keputusan tu tunggu dulu, tengok prestasi Nizam Jamil dalam 2-3 perlawanan. Kalau dapat momentum dapat diteruskan, saya rasa beliau adalah individu yang layak untuk diangkat sebagai ketua jurulatih Selangor FC musim depan. Sebab kalau tidak unfair kan? Macam agak tak adil lah. Sebab Selangor memang berada dalam era yang agak gelap ketika itu. Dan
pada sebelum inilah. Ya. Kalau kita cakap serta adil, saya rasa kalau jurulatih baru masuk, saya rasa Nizam akan undur diri. Mesti jurulatih baru akan membawa set jurulatih yang berbeza. Nizam ke pasukan lain lah. Tersendiri kan. Betul? Bergantung kepada pasukan lain. Tapi Zul. Okay. Bila kita lebih banyak soalan pada Zul ni, dia akan buka rahsia lebih banyak. Tapi Zul, kita tahu Zul ada perjumpaan sebelum ni dengan RMS. Betul Zul Saya tak ada. Saya hanya dalam gambar je. Ya Zul Betul. Mungkin ada info-info lain Zul yang mungkin boleh Zul kongsikan lagi. Okey, kalau kita tahu perjumpaan antara RMS dan juga TMJ baru-baru ini lebih kepada, saya melihat dari segi sudut pemerhatian sebagai seorang wartawan, menjernihkan hubungan kedua pihak. Yang kita tahu sebelum ini mereka tidak punya hubungan yang baik. Mungkin atas dasar atau atas disebabkan beberapa individu tertentu. Terus terang saya katakan di sini, individu yang bernama Izzah Muslim yang seperti yang dikatakan oleh orang kata Tunku Ismail sendiri tentang betapa orang kata pentingnya untuk Selangor mendapat seorang pegawai ataupun pengurusan tertinggi yang berbeza. Tetapi sejurus kita dilaporkan Izzah Muslim tidak kekal ataupun tidak lagi betul-betul berada bersama Selangor FC. Kita nampak pembaharuan yang positif kepada pasukan ini. Moving forward. Yeah. Dan saya rasa perjumpaan itu lebih terarah kepada menjernihkan hubungan antara kedua pihak dan juga memberi input kepada, saya rasa memberi input kepada Selangor FC. Yeah. Bukan Selangor FC memberi input kepada JDT. Tapi JDT akan, pihak JDT memberi input kepada Selangor FC tentang bagaimana pengurusan dan juga menjalankan sesebuah kelab itu. Disebabkan itu ada lagi individu lain seperti Datuk Seri Syahril, ahli lembaga pengarah Selangor FC dan juga beberapa lagi orang kata pegawai tertinggi lah dalam Selangor FC. Okey, itu bagus. Something positif lah daripada ni kan. Yep. Okey, kita dah habis tutup sekejap episod tentang coach. Coach, pemain. Oh, okey. Oh, okey. Macam orang lain nak cakap lagi pasal coach. Okey, kalau kita lihat kedudukan terkini Liga, Negeri Sembilan dan Terengganu masih ada chance untuk menempatkan diri di 3 pasukan terbaik untuk melayakan beraksi di Piala AFC. Soalan ini menjurus kepada Kuzami PE dan juga Faizal Halim. Andai mereka memilih Selangor, adakah mereka melepaskan peluang yang cukup besar sebab Selangor takkan beraksi di Piala AFC? Okey, untuk Negeri Sembilan saya rasa pasukan ini berpotensi ke Piala AFC. Sebenarnya Terengganu juga berpotensi sebab pasukan ini boleh menduduki tempat ketiga. 2 dan ketiga Liga Super akan layak ke Piala AFC. Betul. Mereka akan melepaskan peluang terbaik beraksi dalam pentas Asia yang saya rasa 2 pemain ini tak pernah lagi membuat penampilan di kejuaraan Asia. Tetapi saya boleh ibaratkan 2 pemain ini seperti Cristiano Ronaldo lah. Walaupun Manchester United tak bermain di Champions League, tapi beliau dapat memberi sumbangan kepada pasukan. Jadi saya rasa Faizal Halim dan juga Kuzami PE walaupun bahkan beraksi bersama Selangor, tetapi beliau mampu mengembangkan karier dengan baik juga. Sebab saya rasa kalau jurulatih baru yang ada untuk pasukan Selangor ditambah pula dengan kekuatan yang baru bagi pasukan Selangor, pasukan Selangor akan menjadi pasukan yang mantap musim depan dan ia akan dibawa ke musim seterusnya untuk 2 pemain ini. Ialah dia punya bakat dan juga karier berkembang sebab saya rasa mereka masih muda, tak terlalu tua, bawah usia 30 tahun. Betul. Terutamanya Faizal Halim. Cuma sayangnya itulah untuk peluang pertama lebih awal untuk berhasil di Asia itu terpaksa tangguh sementara. So kalau dengan nama-nama, saya pelik kejap sebelum saya continue next question, dia tak sebut nama Tan Cheng Ho tau. Dia tak sebut. Tapi tak apa. Untuk jurulatih tadi ya? Kita simpanlah untuk next episode. Tapi kan kita tengok dari segi coaching, kalau tukar atau tidak dan juga pemain-pemain baru, adakah Selangor mampu mencabar untuk musim depan atau mungkin Piala Malaysia? Dia kena pandai ambil pemain import. Sebenarnya Selangor memiliki pemain tempatan yang berkualiti even musim ini pun. Tetapi pengambilan pemain import tu kurang mungkin tidak menjadilah. Mereka telah melakukan kerja, melakukan kajian dan sebagainya, tetapi tidak menjadi. Untuk tahun depan saya rasa jika percaturan itu menjadi, saya rasa pasukan Selangor akan baik.
Dan kalau saya nak menjawab tentang spekulasi Faizal Halim, Kuzami PE, kalau dalam sebelum show ni start, Alan ada kata pasal Azam Aziz, saya tidak menolak pemain-pemain ini beraksi bersama Selangor. Kejut Azam. Saya rasa dia pun dah boleh jangkakanlah spekulasi dia ke Selangor. Bukan apa, Zul, saya sebut Azam sebab mak mentua dia kat Selangor. Mak mentua dia Selangor? Selangor. Itu Jiran saya. Okey. Nampak gaya saya dah boleh update tu lah. Azam marah saya kan. Ini memberi indikasi lah kepada pemain-pemain ini beraksi ke Selangor kan. Dan sebenarnya tak mustahil. Saya ambil contoh untuk Kuzami PE. Kita tahu pasukan Selangor memerlukan seorang pemain pertahanan. Dan ketika ini Huzaimi begitu relevan bersama Selangor ataupun bersama pasukan yang lebih kuat dan boleh menawarkan jumlah gaji yang lebih tinggi. Dan Faizal Halim selepas beberapa tahun bersama Terengganu, saya rasa beliau mungkin mahu membawa haluan baru. Selepas ataupun apabila Terengganu FC juga belum menyuarakan hasrat untuk kekalkan Nafuzi Zain. Sebab Faizal Halim begitu rapat dengan Nafuzi, saya rasa kalau Nafuzi tidak dikekalkan, beliau juga mau keluar. Ini antara indikasi lah kepada pemain-pemain ini pergi ke klub lain, dan Selangor antara destinasi terbaik kepada mereka. Ini adalah faktor-faktor yang akan mengubah keputusan mereka, atau mereka dah confirm dengan keputusan atas faktor-faktor ni lah. Betul. Kan? Dan kalau saya nak cakap sikit pasal Tan Cheng Ho tadi, saya rasa pada awalnya beliau antara favourite, tetapi saya difahamkan sudah sedikit terkeluar. Yang mana jurulatih luar negara itu saya lebih difahamkan menjadi minat Selangor FC. Dan kalau saya nak share sikit, Tan Cheng Ho saya rasa balik Kedah. Baru nak cakap dia dah ni. Saya rasa. Benda ni perfect timing sebab lepas ni kita ada story Kedah juga. Seronok spekulasi musim depan ni. Dia lain macam. Kita patut ada satu show, satu segmen spekulasi bersama Zul. ZZA. Boleh insya-Allah kita bayar lebih sikit. Okey. Zul banyak cerita kita Zul, simpan Zul. Okey, baik. Kita bawa ke hari-hari berikutnya. Baik. Terima kasih Zul. Sama-sama Terima kasih, Zul. Elin, jumpa lagi.